Baik, malam ni kita akan sambung semula pengajian kita, di mana pada pertemuan kita yang lalu, kita dah pun berhenti pada tajuk iaitulah maddul lazim ataupun mad lazim. Kita dah habis tajuk mad lazim dan insyaAllah malam ni kita nak masuk kepada mad yang baru, iaitulah mad yang mana berlaku apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun. Huruf mad bertemu huruf sukun ada 3. Pertama, hukumnya adalah maddul lazim, mad lazim. Dan hukum mad lazim dibaca kadar kepanjangannya adalah 6 harakat. So kenapa dia kena baca 6 harakat? Sebab sukun itu adalah sukun yang asli, sukun yang original, bukan kita yang jadikan ataupun bukan kita yang sukunkan. Sukun itu memang asalnya sukun. Baik. Mad yang kedua di bawah tajuk yang sama, itulah mad bertemu dengan huruf yang sukun, adalah maddul arid lis-sukun. Orang panggil mad arid lis-sukun. Kena sebut betul-betul. Maddul arid, arid, ain, alif, ra, dha. Arid. Bukan ma'arif. Ada orang baca ma'arif, ma'arif. Ma'arif tu apa? Arifudin. Bukan, ini bukan Arifudin. Ni mad arid, arid. Maddul arid lis-sukun. Mad yang mana arid, kita yang nak dia jadi sukun. Kita arid, arid ni macam nak terjemah saya pun tak apa. Nak terjemah kalau betul-betul terjemah arid ni, dia lebih macam seolah-olah kita macam exhibit dia, bentangkan dia, tayangkan. Kita yang nak dia, macam kita yang minta dia, macam itulah arid. Kita minta dia supaya dia jadi sukun. Baik, sukun tu pula sukun apa? Sukun itu adalah sukun pada huruf yang asalnya tidak sukun. Contoh, dia tengok kat sini apa? Al-bayana. Okey, sekarang ni sebelum saya pergi lebih jauh, muka surat di buku boleh tengok muka surat 172. Okey, bagi yang ada buku boleh buka muka surat 172. Okey, perbincangan kita malam ni berkisar tentang maddul arid lis-sukun. Baik, contoh. Asalnya adalah al-bayana. Al-bayana, na tu hurufnya hidup, nun berbaris. Dan sebelum huruf nun ada alif, di mana kalau kita baca al-bayana dan sebagainya, maka hukumnya asli adalah mak asli. Hukum asal dia mak asli, mak tabi'i. Tetapi apabila kita nak waqaf, jaranglah secara hukumnya bila nak waqaf pada mana-mana perkataan yang di hujungnya huruf tu hidup, okey, dan sebelumnya ada huruf mad, maka apa yang perlu kita buat adalah sukunkan. Jadi kalau orang tanya kita, siapa yang sukunkan huruf tu? Kita lah yang sukun, kita yang baca. Takkan kita mengaji orang lain yang sukunkan? Tak logik tu. Kita yang sukunkan huruf tu. Dan huruf tu menjadi sukun. Huruf tu menjadi sukun disebabkan kita yang sukunkan. Jadi di sini kita gelarkan dia sukun yang tidak asli. Sukun yang tidak asli. Adapun maddul lazim, mad lazim sukunnya asli. Kita tak boleh ubah dah. Memang macam tu sukun dia, memang asli, original. Alif lam mim, lam tu dan mim tu memang hidup. Tak boleh baca lamu mimun, tak boleh baca gitu. Memang lam dan mim tu mati ujungnya. Okey, baik. Maka contoh yang kedua, ta'maluna. Ta'maluna sama juga. Asalnya nun tu berbaris dan apabila berhenti jadi ta'malun, nun dimatikan. Nasta'in dan nun dimatikan disebabkan berhenti. Kena ingat, mad arid disukun ni ia berlaku kerana waqaf, berlaku kerana berhenti. Okey, baik. Jadi kadar kepanjangan mad arid ni berapa? Kita ada 3, iaitulah boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Boleh pilih. Boleh nak baca 2, boleh nak baca 4, boleh nak baca 6 harakat. Okey. Cuma tengok di dalam bawah tu, apa disebut oleh Dr. Aiman, jika pembaca memulakan bacaan bagi mad arid sukun dengan salah satu daripada 3 kadar di atas, maka dia perlu konsisten dengan kadar yang sama sehingga dia habis bacaan. Faham tak? Maksudnya, kalau dia baru baca 2, memang dia kena baca 2 sampai habis lah. Baca 2 sampai habis. Jangan ayat pertama baca 2. Kemudian masuk ayat kedua baca 4. Masuk ayat ketiga baca 6. Kemudian 2 balik, 4 balik, 3 balik, 6 balik. Tak betul. Tak betul baca macam tu. Betul. Saya pernah tu masa dahulu lah. Dan kata dahulu tu tidaklah dahulu. Adalah beberapa tahun lepas.
Saya ada sebutlah. Tapi tuan-tuan janganlah marah saya. Sebab saya pernah kena marah. Saya kata, Imam Mekah ni, apa nama, dia punya tajwid dia, apa nama, dia baca sedap lah. Sebutan dia sedap. Baca dia, suara dia sedap. Tapi babak technically macam ni dia tak tahu. Bukanlah kata dia tak tahulah. Saya nak kata dia tak tahu. Takkan dia tak tahu kan? Di Imam Mekah kot kan. So bila dia baca macam ni, saya baca ni mesti semua orang dengar bacaan ni. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berhenti 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Masuk ayat kedua baca panjang pula. Maliki yaumiddin. Baca 2 harakat balik ataupun 3 harakat macam tu. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam kejap baca panjang, kejap hujung baca pendek, kejap baca pendek. Jadi saya sebutlah bahawa sebenarnya kaedah tu di sisi imam atau ulama tajwid tak betul. Ulama tajwid mana pun bukan kata Dr. Hifan. Mana-mana buku tajwid kalau kita baca mesti akan bagi tahu benda yang sama. Kalau kita baca dari awal ma'arif sukun ni 2, maka kena susun sampai hujung lah kena baca 2. Tak boleh sekejap 2, sekejap 4, patah balik 2, lepas tu 6 sekejap, lepas tu rasa macam syok sangat, turun balik, lepas tu rasa syok lagi, naik lagi 6, patah balik, tak betul macam tu. Mesti kena consistently daripada awal sampailah habis sesi bacaan kita tu. Okey. Baik. Itu berkaitan dengan maddul arid sukun. Dan mana-mana mad pun, ingat lagi tak? Muka surat awal-awal mad kita belajar itu, dia akan bergantung kepada kadar kelajuan. Kadar kelajuan. Kalau kita baca laju, 6 harkat yang laju tu tak samalah dengan 6 harkat orang yang baca perlahan. Jadi kadar kelajuan tu bila memberi efek sebanyak tentang kepada kadar mat yang kita baca tu. Kita tetap baca 6, tapi 6 dia compressing, lebih ringkas daripada 6 harkat orang yang baca secara tahqiq dan sebagainya. Okey, baik. Yang seterusnya. Kalau saya laju sangat malam ni, tolong bagi tahu kemudian bateri tengah penuh ni. Bateri tengah penuh ni, dia takut dia laju sebaca orang tak sempat nak follow. Kalau rasa laju sangat, tolong bagi tahu supaya pelan sikit. Kalau ada soalan, boleh terus tanya apa-apa sajalah, nak tanya soalan. Baik. Mat yang kedua, mat yang kedua untuk malam ni lah. Bukan mat yang ketiga dah. Tapi untuk malam ni, memang tajuk kedua malam ni, iaitulah maddul lin. Maddul lin. Sebelum ni, kita dah belajar tentang hukum atau sifat huruf yang namanya lin. Lembut lin. Malam ni kita nak berkenalan dengan mad lin pula. Baik. Apa itu maddul lin? Maddul lin ni sama juga. Dia ambil daripada huruf yang ada sifat lin tu. Kemudian apa yang berlaku? Kita nak berhenti pada perkataan yang mana hujung huruf tersebut atau hujung kalimah tersebut kita sukunkan, dan sebelum huruf ni terdapat sama ada waw ataupun ya yang sukun, dan sebelumnya huruf yang berbaris fathah. Contoh naumun. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Asalnya naumun, tak mati pun naumun tu. Tapi apabila berhenti mim kita matikan, sukunkan mim tu, and then dia terjadilah. Dan sebelum huruf mim terdapat huruf lin. Huruf waw tu jadi huruf lin. Kenapa dia jadi huruf lin? Kenapa dia sifat dia lin? Sebab nun berbaris fathah. Berbaris fathah, maka hukum dia adalah lin, dan bila berhenti pada naum, berhenti pada mim, maka terjadilah dia maddul lin. Itu nak tahu. So mad lin ni dia terjadi apabila kita waqaf sahaja. Mad lin juga terjadi apabila kita waqaf sahaja. Dia tak terjadi ketika kita baca secara bersambung. Masa sambung tak ada mad lin. Masa berhenti saja akan jadi mad lin. Begitu juga masa berhenti saja akan jadi ma'arid lisukun. Okey, baik. Sama juga hukum mad lin dengan ma'arid lisukun tadi. Kalau kita ma'arid lisukun kita ada 3 wajah, 2, 4, 6. Pada mad lin juga kita ada kadar yang sama, iaitu 2, 4 dan 6. Cuma dia punya orang kata apa? Penjelasannya sama je, lebih kurang. Dari sudut kepanjangan dia, compressing dia macam mana dan sebagainya. Kalau dari awal baca 4, di hujung pun kena baca 4, dan bila-bila jumpa mad lin kena baca 4. Cuma dalam satu ayat, sekiranya berkumpul dalam kadar kita baca tu lah. Contoh, kita baca
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu. Qayyum tu mak apa? Kena berhenti. Ha. Ma'arid Malin. nisbi. Berapa harakat saya baca tu ya agak-agak? 4. Takkan 2 lebih kot. Lebih saya baca 4. Saya baca 4 harakat. Okey. Sekarang ni kita berhenti mak ada sukun 4 harakat. Kemudian kita baca sambung. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Berapa harakat nak berhenti naum? 4. Patutnya 4. Ustaz berhenti 2 ya. Tak berhenti lagi. Tak baca Berhenti. pun. Tak baca pun. Tu dia tanya. Tak nak berhenti berapa harakat. Sebab tadi 4 Ustaz, continue 4 jugalah. Okey, sekarang ni kita tengok kotak kat bawah ni. Muka surat 173 ni apa dia kata? Okey, baca dari kiri baca dari kiri. Kotak kiri dulu. Kadar bacaan ma'arid. Kalau kita baca ma'arid tu 2 harakat, maka maklin tadi akan dibaca dengan kadar 2 harakat juga. Tapi kalau kita baca ma'arid disukun 4 harakat, kita boleh pilih nak baca 4 atau 2 harakat. Dia boleh turun setapak dan ataupun sama. Biasanya orang samalah, biasanya orang selaraskan lah. Tak salah pun, itu better lah, lebih baik dia selaraskan. Okey, tapi dia tidak ada halangan untuk turun bawah setapak. Maksudnya dia nak baca 2 harakat boleh. Saya boleh baca naum tu 4 ataupun 2 tadi contoh. Okey. Dan sekiranya seseorang itu baca ma'arid sukun 6 harakat, contoh qayyum. Macam 6 harakat contoh. Jadi bila sampai kat naum tu, dia boleh pilih sama ada nak baca 6 atau 4 atau 2 harakat. Nampak? So maklin ni jadi follower lah kepada ma'arid sukun. Dia tak boleh potong. Contoh wajah yang ditegah. Contoh wajah yang ditegah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 2 harakat. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang ma'arid sukun baca 2. Maklin pergi baca 4 atau 6. Lebih dari tokeh. No. So maklin cannot beat the tokeh lah. Maksudnya tak ada lawan tokeh dia. Tokeh dia bukanlah tokeh. Maksudnya bos dia adalah ma'arid disukun. Dia kena jadi follower. Ustaz. Ya. Saya pernah belajar dengan salah satu ustaz, dia kata mat arid sukun ni macam abang lah. Jadi mat lin tak boleh lebih daripada abang ni lah. Yalah tu. Bolehlah abang, boleh tokeh, boleh bos, boleh. Jadi dia sama ada sama dengan ma'arid sukun ataupun dia boleh turun bawah 1. Lebih tak boleh. Jadi tapi kalau siapa yang mengaji lah, contoh kalau dengan saya pun, kita akan suruh sama kan, senang. Sama kan. That's why lah kalau siapa ingat 2 minggu lepas, kita belajar mad lazim, salah satu huruf mad lazim yang kalimi tu ada ain, huruf ain. Siapa ingat? Kan huruf ain. Ain. Kan ain itu kan betul. Dia ain dan dia surat din. Dia mad lazim dalam masa yang sama dia juga maklin. Yeah. That's why dia boleh turun 1 anak tangga. Jadi 4 harakat boleh baca. Boleh 6 dan juga 4. Boleh 4. Dia boleh turun 1 anak tangga. Okey, setakat ni ada soalan tak ma'arid sukun dengan maddul lin? Senang, ma'arid sukun dia melibatkan alif, waw dan juga ya. Adapun maddul lin hanya melibatkan waw dan ya dan sebelumnya huruf berbaris fathah. Kalau kata ma'arid sukun, tengok baris lah. Kalau kata alif, sebelumnya mesti baris fathah. Kalau waw, huruf sebelumnya mesti dhammah. Dan kalau huruf ya, huruf sebelumnya mestilah berbaris kasrah. Itu senang cerita. Paling senang nak kenal ma'arid sukun. Dan ada satu benda lah yang mungkin tak tahu lah. Ini pengalaman saya lah. Pengalaman orang lain saya tak tahu. Dari kecil dulu, ustazah kami aja, moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dia kata ma'arid sukun ni sebenarnya dia mesti ada kat hujung ayat. Dia hujung ayat tu ma'arid sukun lah. Katanya. Sebenarnya ma'arid sukun ni dia boleh berlaku di mana-mana aja. Betul tak? Ma'arid sukun ni boleh berlaku di awal ayat, boleh berlaku di tengah ayat, boleh berlaku di hujung ayat. Dan tidak semua hujung ayat kita baca ma'arid sukun. Contoh, wadduha, hujung ayat. Wal-laili idza saja, hujung ayat. Tak jadi ma'arid sukun pun. Sebab apa? Sebab hujungnya alif. Dan alif memang sukun pun. Bukan kata kita sukun kan. Tak bolehlah baca wadduha 4 harakat. Sebab apa? Ni ma'arid sukun ni. Tak betul. Wal-laili idza saja. Baca 4 harakat. Cannot. Kena 2-2 lah. Sebab dia kekal sebagai mad asli.
Dia tidak ada yang kita sukunkan kerana alif tu memang dah sukun pun. Ma'arif disukun ni dia mesti ada huruf yang disukunkan baru jadi ma'arif disukun. Dan kalau kata ada huruf yang sebelum dia tak ada huruf mad pun tak jadi juga ma'arif disukun. Dia arif disukun lah, tapi dia bukan maddul arif disukun. Contoh tilkar rusul tak ada waw. Tak ada huruf waw sebelum lam tu. Lam tu dimatikan rusul. Jadi tak boleh baca mat. Rusul. Kan. Saya ada seorang pelajar saya tu, dia jadi macam habit. Dia macam habit. Dia kata setiap kali berhenti dia mesti kena panjang. Tak kira lah ada huruf mat ke, tak ada huruf mat ke, dan mesti panjang kan. Saya kata kenapa jadi macam tu? Tak tahu. Saya kata saya dilahirkan begitu. Banyak cantik muka kau. Saya kata apa? Kau ingat apa? Saya dilahirkan memang kalau berhenti je mesti kena panjang. Berhentinya mesti kena panjang. Habis itu payah. Orang kata susah nak ajar. Jadi kita nak bagi tahu contoh wa ayyadnahu biruhil qudus. Tak, dia kan baca qudus. Itu je. Sakit perut ni dengar orang serimah perut. Kenapa nak kena panjang? Kan tak ada huruf waw kat situ. Tak boleh nak kena panjang juga. So bila kita dah belajar ni sedikit sebanyak memberi pengetahuan kepada kita, kalau tak ada huruf mat maka tak boleh kita panjang walaupun huruf hujung disukunkan. Dan kalau ada huruf mat, pastikan ada huruf yang disukunkan pula baru jadi ma'rif disukun. Mad duha huruf mat ada dah alif tapi tak ada huruf yang disukunkan, tak jadilah juga. Dan huruf yang disukunkan, huruf yang mat tu pula tertakluk tiga-tiga, semua ada. Alif pun ada, waw pun ada dan nun pun ada. Berbeza dengan mat lin hanya melibatkan waw dan juga nun sahaja. Okey. Ya, Apa ada soalan? So habis je tajuk mat lin ni, kita akan masuk kepada tajuk-tajuk yang lebih mencabar. Mencabar. Orang Melaka kata mencabar. Okey, baik. Sebelum nak masuk tu, kita tengok dulu pada muka surat yang ke-174. Apa dia kata? Kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika menyebut huruf mad. Okey. Berdasarkan pengalaman Dr. Aiman lah. Pertama dia kata apa? Memanjangkan kadar mad tabi'i lebih daripada had sepatutnya. Nak buat macam mana? Saya ni Tok Imam. Bila baca tu, Suhufi Ibrahim wa Musa. Dah ala nak rokok kan. Bacalah panjang sikit kan. Banyaklah cantik. Rokok macam pasal lah. Tapi janganlah panjang Musa tu lebih daripada 2 harakat. Memang Musa tu asli 2 harakat. Jadi tak boleh. Salah. Tak kira tu imam jubah tebal mana pun. Salah. Kata salah. Tak boleh. Kalau kata 2, memang kena baca 2 sahaja. Bukan sebab nak rokok ke, sebab nak iktidal ke, memang baca dia kena 2 sahaja. Yang seterusnya, apakah lagi kesalahan yang biasa berlaku? Okay. Memendekkan pula. Pendek sangat pula kadar mat asli ni, kurang daripada ataupun tak sampai kadar 2 harakat. Okay. Contoh macam qala rabbana. Tak biasa jumpa qala tu ada alif. Biasa dia qala tu tak ada alif kan. Wa idh qala rabbuka lil malak. Sekali pergi baca qala rabbana. Kita pun kata aja panjang sikit ada alif tu. Qala rabbana ada alif tu. Dah panjang lah ni. Kita pun panjang tak mana, tak panjang pun. Tu dah panjang nak ko. Boy, marah kita balik. Aku bukan kata kat ko tu, la tu. La tu yang kata panjang. Oh, la kah? So tak perasan. Jadi kena bagi tahu la tu kena panjang 2 harakat. Okey, baik. Nombor 3. Ustaz. Kalau la tu pendek atau panjang, dia berubah makna Betul. La Ah, tu menunjukkan tasniah, alif tasniah. Kalau tak ada alif, seorang yang berkata. Kalau ada alif, 2 orang yang berkata. Kalau ramai, jadi qalu. Dia ada melibatkan bahasa Arab sikit lah. Okey, tu pun nanti kita nak kena belajar sikit lah bab mufrad tasniah dengan jamak ni, musanna jamak ni. Sebab kita nak belajar nabru nanti, insya-Allah. Okey, yang ketiga, memanjangkan kadar bacaan mat lebih daripada yang ditetapkan, seperti mana mat muttasil. Okey, dan ini saya tak nak cakap lah, tapi kalau Dr. Aiman dalam ceramah dia beritahu lah, antara mereka ni adalah ahli tarannum. Dia cukup tak boleh pi. Orang Penang kata dia cukup tak boleh pi dengan geng tarannum ni. Iyalah, geng tarannum ni dia nak jerkah lah, jiharkah lah semua kan. Dia nak panjang dia punya tu baru dia sedap bunyi berhenti dia tu. Jadi bila nak berhenti sedap, mesti dia kena lebih daripada 6-8 harakat.
Oh, dia cukup pantang. Tak boleh. Orang jemput dia jadi hakim antarabangsa ke apa ke awal ke dia tolak. Tak mau. Walaupun dia jago tajwid, dia tak mau datang. Sebab dia tak boleh pergi dengan geng Terenung ni. Tak apalah. Itu dia lah. Cuma kalau kita siapa-siapa kat sini nak masuk kelas Terenung dan sebagainya, pastikan mat ini semua dijaga dengan baik. Tak ada masalah lah. Baguslah, bagus. Saya suka orang masuk kelas Terenung. Dapat berlatih suara dan sebagainya. Dapat mencantikkan sebutan bacaan. Cuma kena jaga mat-mat ni. Sebab imam-imam dan juga ulama-ulama tajwid ni memang larang keras perkara ni. Memanjangkan lebih daripada had yang sepatutnya. Seterusnya, nombor 4. Mengakhiri huruf mat tu dengan huruf hamzah. Ada juga macam ni. Kami dulu masa kecil dulu, masa zaman belas-belas tahun dulu, pernah timbul satu isu. Satu isu di mana ada lama ni cerita lama dan ni cerita zaman kaset. Saya rasa semua orang kat sini dia sempat zaman kaset. Mungkin anak-anak kita tak kenal lah kaset tu apa. Perempuan semua tahu kan kaset. Kaset yang boleh tarik tali dia tu. Kalau dia terbelit tu, kira buang je lah. Tak ambil, tak simpan tu. Zaman-zaman kaset tu. Kaset bola-bola radio tu. Kereta saya pakai kaset lagi. Cuma nak ceritanya, salah satu kaset yang masyhur pada waktu tu adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Semua orang dengar kan? Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Buat rakaman, studio pakai kaset. Bayangkanlah, teknologi kaset ni, dia teknologi lah, cuma dia tak macam digital sekarang ni, MP3, digital yang dah canggih dah. Jadi teknologi hanya dubbing kaset ni, bila dah di-dubbing, kami pula pelajar tak ada duit kan, dubbing, orang punya. Lepas tu apa jadi? Bila dia berhenti pada perkataan riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, bunyi macam hamzah. Bunyi riba. Kita pun, baca kena ada hamzah. Ikut Syekh Khalil Al-Husari. Sekali baca. Tak ingat tahun bila. Saya ingat dalam saya 3 4, 3 5 macam tu lah. Ada seorang anak murid kanan Syekh Khalil Al-Husari ni mai ke Malaysia. Dia pun tak tahulah mai. Sebab apa nama? Sebab ada pertandingan tilawah kebangsaan macam tu lah, tak ingat kebangsaan antarabangsa ke apa lah macam tu lah. Lepas tu dia datang ke sekolah kita orang. So pelajar sini ni tanya, betul ke Syekh Khalil Al-Husari pada perkataan riba tu dia baca dengan hamzah? Kawan tu gelak awal. Kawan tu kata, dia kata, ni bukan soalan orang pertama lah tanya soalan ni. Dia kata, dah ramai dah orang tanya soalan ni. Adakah betul Syekh Saleh Usah dibaca riba tu? Baca riba berhenti dengan hamzah. Dia kata, tak. Mana tak boleh Syekh Saleh Usah menentang perkara ni. Dia tak berhenti dengan hamzah pun. Tapi kerana rakaman tu yang tak canggih, rakaman tu, bunyi rakaman tak terkurang dia punya kejelasan dia tu, menyebabkan orang dengar macam ada bunyi hamzah. Dan tolong betulkan bahawa di situ tidak ada pun sebarang huruf hamzah. Berhenti dengan alif, riba. Tak boleh kita berhenti dengan hamzah. Dan dengan senang-senang, boleh saya baca hamzah. Takkan kita tak baca hamzah? Kena tanya dulu kepada anak murid kanan dia dan orang-orang yang tahu cerita sebenar. Barulah kita disampaikan dengan cerita sebenar. Okey, baik. Jangan, huruf kalau tak ada hamzah, jangan duk ditambah dengan hamzah. Yang kelima, mencampur bunyi mat dengan bunyi dengung. Contoh, Ar-Rahmanu. Bila berhenti, baca Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ta'malun. Dia pergi nun dulu. Patut wow, habiskan wow dulu. Ta'malun. Datangkan bainiah tuan tawasuk sikit dia kat nun tu. Ar-Rahman. Datangkan sikit dengung kat situ. Yuqinun. Ini pun sama juga. Bagi mereka-mereka yang mungkin ada cara baca yang suka take off, tahu take off. Alamin Rahmanir Rahim. Yang suka take off tu, sikit-sikit dia naik. Saya pun tak tahu mana datang take off punya bacaan tu. Kan macam nak terbang, nak naik ke terbang. So bacaan tu tak boleh. Faham, memang dia nak bunyikan nun, mim semua tu. Tapi bukan dengan cara begitu. Bunyikan sikit je, bainiah tu, atau tawasuknya. Alamin. Dah. Tak payah min, al-manhim, al-mansain. Tak payah bunyi yen. Dah macam di Jepun dah. So, tak mau bunyi macam tu. So, semuanya mesti bunyi sikit saja kadar bainiah pada nun dan juga mim. So, tak mau campur bunyi dengung dengan bunyi huruf mat. Kecuali dah di hujung harakat yang keempat. Okey, kita nak masuk ke tajuk yang seterusnya. Ini start. Start dah ni. Nak berdarah telinga ke apa ke? Sekarang lah. Okey. Baik. Tengok, baru 9.32. Kita ada setengah jam lagi. Pandai-pandai dah hidup. Okey.
Muka surat yang ke-175. Apa cerita dia? Perbandingan antara kategori mat fara'i. Mat fara'i ini bukan mat asli. Mat fara'i itu yang 6 tu lah. Yang 6 tu. Selepas mat asli yang mat jair, mat wajib, mat mat silah bawah mat jair, mat lazim, mat ada sukun semualah yang ketiga mat fara'i. Apa dia kata? Pertama, maddul lazim. Mad yang disepakati oleh qurra pada memanjangkannya serta disepakati juga pada kadar panjang. Apa maksud dia? Kalau sekali baca agak faham ke? Ustazah, boleh faham ke kalau sekali baca? Kadar yang memanjangkannya serta disepakati juga pada kadar panjangnya. Baik, tak faham kan? Saya pun baca sekali lalu tak faham. Okey, dia nak bagi tahu gini. Cerita dia, mak lazim ni semua kena panjang. Tak ada orang baca pendek. Dan semua sepakat kadar dia adalah 6. Tak ada orang baca pendek dan tak ada orang letak kadar dia bawah daripada 6. Artinya, dia adalah satu mat yang paling kuat. Dia paling kuat. Sebab semua, tak ada imam qiraat pun, 10 imam qiraat, semuanya baca mat lazim kadar 6 harkat. Imam kita je baca 4 harkat. Tak tahu belajar mana. Kita baca 4 harkat. Waladhdallin. Boy, sikitnya mat kau. Panjanglah sikit. Kan mat lazim tu. So, imam qiraat semua baca 6 harkat. Tak ada seorang pun yang bawah daripada 6. So, nak ceritanya semua sepakat panjang dan semua sepakat kadarnya berapa? Itu 6 harkat. Baik, mat yang kedua, itulah mat wajib. Tengok apa dia kata. Ia disepakati panjang tu. Panjang tu maksudnya lebih dari 2 lah. Bila kata panjang ni, dia lebih dari 2 harkat. Semua sepakat kadar panjangnya. Cuma, dia tak sepakat dekat kadar kepanjangan. Faham tak? Maksudnya, kalau kita Hafs, baca 4 atau 5. Kalau Warsh atau Hamzah, baca 6. Jadi, paling-paling pun baca wajib ni, ada baca 4, ada baca 5, ada baca 6. Maksudnya, kadar jumlah tu. Bilangan tu tak sepakat. Ada 4, ada 5, ada 6. Cuma semua sepakat mesti kena panjang. Sepakat mesti kena panjang lebih dari 2. Lebih dari 2 harkat mesti kena panjang. Cuma berapa? Semua kebanyakannya tidak sepakat. Dan dia better lah daripada yang bawah sekali. Apa dia? Itulah mad jaiz. Mad jaiz ni macam mana? Mad jaiz ni pula dia tak sepakat pada kadar kepanjangan dia. Maksudnya ada baca 2. Mad jaiz ni sebab bagi dia macam mad asli dia. Cuma dia bertemu hamzah, tak ada dia berubah apa-apa pun. Dia hanyalah satu kadar mat asli jumpa dengan hamzah. Jadi sama hukum dia macam mat asli jumpa huruf-huruf lain. Qalu wa ma contoh. Qalu amanna dengan qalu wa ma sama aja. Sebab apa yang berlaku lepas huruf mat ada hamzah. Lepas huruf mat ada huruf bagi dia. Tanpa membezakan hamzah dengan huruf-huruf yang lain. Artinya ada yang tak mau pakat kata baca lebih dari 2. Kemudian bila dah kata panjang pun juga tak sepakat pada kadar kepanjangan. Ada baca 2, ada baca 3, ada baca 4, ada baca 5 dan juga ada baca 6 harkat. Mak kata mat jaiz ni. Ada maknanya pertama tak sepakat pada kadar kepanjangan, ada yang kekalkan dengan 2 harkat macam mat asli. Kemudian bila dah kata panjang tu pun juga tidak sepakat pada berapakah kadar kepanjangannya. Menyebabkan kalau kita tengok di sini mat jaiz ni antara mat yang agak lemah lah berbanding dengan 2 mat di atasnya. Okey. Boleh faham tak sekarang ni? Ustazah ini faham? Panik bolehlah ngajar. Okay, insyaAllah. Memang Ustazah ngajar pun. Saya je yang terlepas pandang. Okey, baik. Sekarang ni kita nak belajar tentang kekuatan mat mengikut turutan. Kenapa nak kena belajar perkara bendalah ni? Kita duk belajar benda lain kan. Bagi tahu mat, belajar mengurus mat, hukum mat cukup. Ni nak kena belajar semua-semua ni kenapa? Okey, ada kepentingannya kita nak tahu bab ni. Sebab nanti bila kita faham bab ni, ada certain perkataan dia dengan huruf mat yang sama tapi berhimpun lebih daripada satu hukum. Pakai huruf mat yang sama tapi berhimpun lebih dari satu hukum. Jadi waktu tu kita nak guna hukum mana? Itu yang kata kekuatan ni. Kalau kata nombor 1 lawan nombor 5, mana yang satu yang menang? 1. Mestilah kan? Nombor 1 menang. 1. Ya. Kalau nombor 2 lawan nombor 3? Nombor 2 menang. Kan? Senang je, bukanlah payah pun. Dia saya je sembang bunyi macam payah kan. Kita tengok payah tak?
Okey, nombor 1. Mat yang paling kuat adalah mat lazim. Sebab Lazim. tadilah disepakati kadar dan juga 6 kepanjangan. harakat. 6 harakat. Semua sepakat. Tak ada Ya. siapa pun. Tak ada siapa yang kata bawah daripada 6 harakat. Lazim tu wajib je. Lazim. Lazim tu mesti Lazim. ya. Ha? Lazim tu mesti 6 ya. Ya, Lazim tu lazim. mesti 6. Lazim ni mesti. Luzum, Mesti lazim. 6. Kalau kata wajib tu ada mat wajib. Adanya mat betul. yang semestinya. Macam tu. Semestinya. Semestinya anda dan Maggie. Okey, baik. Nombor 2, mat yang kuat. Bawah dari mat lazim adalah mat wajib. Tadilah mat wajib. Sebab apa mat wajib ni kedua kuat? Sebab sepakat memanjangkan, cuma dia hanya tak sepakat pada berapa jumlah nak panjang, 4, 5 atau 6. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ni saya nak tanya. Kalau siapa yang ikuti pelajaran dari awal tadi, yang masuk kelas dari awal tadi, kalau nak jawab, saya suka sangat siapa boleh tolong jawab bagi pihak saya. Dia kata yang nombor 3 yang kuat ni, nombor 3 terkuat ni, bawah mat wajib adalah ma'arid lisukun. Ya. Sebab apa? Siapa tahu? Sebab arid sukun, sebab wakaf. Lagi jawapan lain? Sebab wakaf. Sukun yang asli. Sebab apa ma'arid lisukun? Sebab dia lagi- 6 harakat juga Ustaz. Dia termasuk mat Dia lazim boleh juga baca tu. 6. Kepanjangan dia. Bagus. Bila kita baca ma'arid sukun tu 2 harakat, bila kita baca 2 harakat dia sama macam mat asli, dia tak kuat lagi. Bila kita baca dia 4 harakat, dia tak kuat lagi. Tapi bila kita baca 6 harakat je, apa jadi? Kuat lah. Dia dah Serupa mat praktikal. lazim. Praktikalnya adalah praktikal mat Mat lazim. Praktikal mat lazim. Tapi dia bukan mat lazim. Kita faham sebab sukun dia tak asli. Ma'arid sukun ni sukun dia tak asli. Tapi bila baca 6 harakat, maka praktikalnya ketika itu menjadi praktikal mat lazim, maka hukum dia daripada nombor 3, kalau ada setengah nanti kita akan faham, kita akan belajar. Pada waktu tu dia boleh potong mat muttasil ni. Bila kita baca 6 harakat je, dia akan potong mat muttasil nombor 2. Jadi nombor 1. Waktu tu lah. Okey. Baik, that's why dia kena duduk atas daripada mat jaiz. Kemudian mat jaiz kenapa di nombor 4? Sebab tak sepakat kadar kepanjangan dan juga tidak sepakat pada jumlah bilangannya. Dan yang terakhir adalah mat apa? Mat badan. Mat badan. Sebab apa? Paling lemah kerana dia mat badan ni di bawah kategori mat tabi'i. 2 harakat sahaja. Okey. Setakat ni siapa yang tidak jelas ataupun tidak nampak apa benda lah yang kau sembang tu? Ada? Jelas Ustaz. Jelas. Ya. Sementara tu nak tengok malam ni berapa ramai kita ada. Alhamdulillah. Kan? Boleh sembelih lembu ni. 90 orang ada hari ni. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Maksudnya Ustaz, kalau 6 harakat je dia menjadi kuat lah ya, nombor 1 ya Ustaz ya. Ketika tu lah, ketika baca 6 harakat. Ya. Tapi bila baca 4 atau 2 dia tak kuat lah. Kerana tengok dia kata apa? Kerana ia diandaikan bacaannya seperti mat lazim, sama ada kadar yang penuh atau sebahagiannya sahaja. Bila penuh tu dia andaikan mat lazim lah. Dan bila sebahagiannya pun dia naik level lah. Ma'arid sukun ni level dia naik atas daripada mat jaiz sebab dia diandaikan seperti tadi. Okey, baik. Tengok muka surat 176. Kaedah faktor terkuat ni. Dia jika berhimpun, tengok dia kata apa? Jika berhimpun banyak sebab pada satu huruf mat tu satu je. Tapi dengan huruf mat tu jadi mat-mat macam-macam. Okey, maka bila kita membaca ni, kita kena pilih salah satu je lah. Tak boleh nak berhenti dua-dua. Kalau ada 2, kita berhenti salah satu. Dan salah satu tu pula, macam mana kita nak tahu? Dengan cara inilah. Yang tadilah, 5 benda tadi tu. Kalau kata dia mat badal atau mat jaiz, maka berhenti dengan mat jaiz. Sebab apa? Mat jaiz nombor 4, mat badal nombor 5. Kejap lagi kita tengok. Sebelum tu, kita nak tengok dulu tentang satu matan yang ditulis oleh Imam Ibrahim Ali Syuhatah As-Samannudi yang meninggal pada tahun 1429. Kata dia apa? Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fazun fisalin fabadal. Dalam matan dia ni
tahu Dia lah dah kata susun siap-siap. Dalam matan dia ni dia dah susun siap-siap dah. Aqwal mududi lazimun nombor 1, lazim. Itu mat lazim. Famattasal, mattasal ni mat muttasil nombor 2. Fa'aridun. Fa'aridun ni ma'arif sukun nombor 3. Fazun fisal ni mat munfasil. Dan yang kelima adalah fabadal. So kalau boleh ingat matan ni insya-Allah bolehlah ingat 5 level tu. Tapi faham-fahamlah kadang-kadang setengah orang Allah Ustaz. Saya nak ingat nama anak pun tak ingat. Macam mana nak ingat matan buku ni Ustaz? Anak ada berapa? 2 orang je. Anak ada 2 orang pun tak ingat nama. Apa tak lagi nak bagi nama buku dalam matan buku. Tak mengapa. Tulislah kat mana-mana. Kalau rasa susah nak ingat, tulis kat mana-mana. Saya pun tak hafal benda ni. Sebab dia mengajar, dia tiba-tiba terhafal. Tak pernah hafal pun. Dia terhafal. Okey. Baik. So nak ingat. Tapi kalau kata tak mau hafal, tak ada masalah. Cuma tulis kat mana-mana. Mat paling kuat lazim. Kemudian mat wajib. And then mat arid, mat jaid. Dan yang kelima adalah mat badal. Okey. Kita lihat nombor muka surat 176. Di bawah ni ada sedikit perhatian. Tengok dia kata apa. Qurra yang membaca mat arid lis sukun ni al sukun. Ni cerita nombor 3 tadi. Qurra yang baca mat arid lis sukun. Kalau kata dia baca kadar tu 2 harakat. Kalau dia baca 2 harakat, dia tidak mengambil kira tanda sukun yang bukan asli. Maksudnya baca macam asli lah. Sukun tu memang tak asli pun. Memang sukun tu tak asli pun. Dia yang sukunkan. Cuma bagi dia berhenti tu, macam mana kita baca mat asli, macam itulah kita baca mat arid sukun. Kalau dia berhenti 2 harakat. Kalau kata dia berhenti 2 harakat. Kalau kata dia berhenti 4 harakat. Kalau kata dia, kan kita ada 3 wajah, 2, 4, 6. Kalau kata dia berhenti 4 harakat, itu berarti dia mengambil kira sebahagian dia sukun yang bukan asli tu. Sebab apa sebahagian? Sebab kita ada 2, 4, 6. Jadi sebahagiannya tengah-tengah dalam 4. Antara 2 sampai 6 tu tengah-tengah mesti 4. Tu kata sebahagian, separuh, setengah. Tawassut. Dan kalau kata dia baca 6 harakat, tengok apa dia kata. Dia mengambil kira sepenuhnya sukun yang bukan asli tadi tu, sukun bukan asli juga. Dan menjadikannya seperti apa? Mari disukun. Bila dia baca Lazim. 6 harakat je, bila dia baca 6 harakat je, level dia terus naik, boleh potong mat muttasil. Yang ni malam ni saya nak bagi faham yang ni dulu insya-Allah. Bila baca tapi kena baca 6 lah. Kalau baca 4 2 tak boleh lah naik level mat lazim, tak boleh. Kalau nak naik level mat lazim, nak pegang ranking nombor 1, dia mesti kena baca dengan kadar 6 harakat. Tapi jaranglah orang baca mat arid sukun ni 6 harakat. Imam pun jarang saya dengar baca 6 harakat. Mau lari makmum. So Boleh. maksudnya Ustaz, kebanyakan kita kat Malaysia ni berapa harakat yang untuk mat arid Kita disukun? standardize 4. Kita imam Malaysia sebab apa setiap mengaji ke mana-mana apa tarantu ke tadarus ke apa ke atau tadarus sebagainya memang akan di standardize dengan 4 harakat. Kita tak pergi sampai 6. Jarang. Kecuali dalam proses talaqi dan sebagainya, kalau diminta oleh guru kita baca 6 baru kita baca 6. Okey, baik. Nombor 2. Ustaz. Mak munfasil pula. Okey, mak munfasil. Ustaz. Ya. Boleh terang sekali lagi tak yang 2 harakat dengan 4 harakat tu? Macam ni. Okey, jelas Okey, tak apa jelas. Macam ni. Pertama sekali kita kena tahu, kita dah faham dah tadi bahawa mat arid sukun ni ada 3 wajah, betul tak? Ada 2, ada 4, ada 6. Kan? Ada boleh berhenti 2 harakat, boleh berhenti 4 harakat dan juga boleh berhenti 6 harakat. Okey. Siapa yang baca berhenti 2 harakat? Siapa yang baca berhenti 2 harakat bererti dia mengambil kira macam mat asli biasa, Contoh qalu amanna, macam baca biasalah, tapi berhenti je kat situ. Ta'lamun, macam kira dia tak ambil kira pun tanda sukun tu. Sukun ke tak sukun ke bagi dia sama je. Faham tak? Kita baca mat asli, contohnya kita baca katalah ta'malu apa? Ini apa katalah innahu sami'un alim. Sami'un tu. Sami'un tu kita baca 2 harakat. Kenapa? Kita masih sambung bacaan. Sami'un alimun. Jadi sami'un tu kita baca 2 harakat kerana kita masih menyambung bacaan. Tapi kalau andai kata kita berhenti pada sami'un, apa yang berlaku? Ain tu disukunkan. Maka nak baca berapa harakat sami'un tu? Ni kata boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Kalau kata dia baca 2 juga, berarti sama je macam mana dia baca sambung. Baca sambung ke, baca berhenti ke? Kalau dia baca 2, berarti dia tak ambil kira pun sukun tu. Macam baca sambung juga. Seolah-olah macam dia baca
Sambung. That's why dia berhenti 2 harakat. Boleh lah. Boleh baca 2 harakat. Lepas tu boleh baca 2 harakat. Kerana sukun tu tak asli. Sebab apa dia boleh berhenti macam tu? Sebab apa dia boleh berhenti 2 harakat? Kerana sukun itu tidak asli. So, boleh baca 2 harakat. Dan tak ambil kira pun sukun tu. Dia seolah-olah menganggap sukun ke, tak sukun ke, sami'un ke, sami' ke, kedua-duanya bacaan adalah sama di situ. Okay. That's why. Maknanya dia kata apa? Tidak mengambil kira tanda sukun yang bukan asli. Tak ambil kira pun tanda sukun tu. Dia kira seolah-olah dipukul rata. Sama je. Sukun ke tak sukun ke sama je aku baca. 2 harakat. Okay. Yang kedua pula, dia kata apa? Kalau baca 4 harakat, dia mengambil kira sebahagian. Sebahagian ni artinya, bila kita tahu bahawa wajah ma'arif sukun ni ada 3 wajah, 2 atau 4 atau 6. Jadi kalau kata sebahagian tu banyak mana? Antara 2 nak pergi ke 4, antara 2 nak pergi ke 6 ni. Sebahagian tu artinya 4 lah. Itu yang baca berhenti 4 harakat. Sebab ambil kira sebahagian je. Ambil kira sebahagian tengah-tengah. Jadi 2 pun tak, 6 pun tak, tengah-tengah. Berapa? 4 Jadi 4, 2, berapa? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, senang kira. Tolong aja Yati. Saya dah lemah dah otak apa nak center dah ni. 2, lepas 2 apa? 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tengah-tengah berapa? Tadi. 4. Nampak betul tak? Ah, Dah. Prosesor makin lemah. itu ayat dia. Ya, betul. Tengah tu 4. Kan nampak dah jari saya ni. Okey, saya tutup sekejap. Ya. Ni. Nampak? Jangan tengok tangan gebu ni. Okey. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang tengah-tengah yang mana? 4. Jari tengah ni mewakili 4. Faham tak? Jadi ambil kira sebahagian lah. 6 pun tidak, 2 pun tidak. Yang tengah-tengah jadi 4. Jadi 4. Faham tak Ajar? Puan Hajar Rohani. Faham. Okey. Si ayat tu tak faham sikit. Memanglah kita ni kena terjemah ikut itu. Kalau Ikut ustaz lah. Ikut kalau guru. ikut kami punya terjemah lah, kami nak buat ayat panjang lagi, buat karangan 2 lai. Tapi oleh kerana nak terjemah sebiji macam Dr. Aiman nak, tu kata kena ikut undang-undang dia tu. Tak boleh nak terjemah suka hati. Memang sekali baca buku ni, kami memang dah bincang lama dah. Memang pelajar ni kalau dia baca sendiri buku ni, banyak benda yang dia tak faham daripada dia faham. Sebab memang terjemahan tu memang Dr. Aiman sendiri nak macam mana dia punya, dia panggil apa, uslub. Uslub ni cara bawa dia, macam mana cara dia nak explain, dia minta supaya terjemah macam tu juga. Dan guru-guru ni lah bertanggungjawab untuk exaggerate pula, macam itulah, syarah benda tu. Guru kena syarah kan. So alhamdulillah lah, kami ni sebelum mengajar belajar dulu. Kalau tak kami pun tak faham. Nasib baik ustaz penterjemah. Tidaklah. Rasa kalau ustaz ada juga yang terang tak faham ustaz yang ayat ni. Saya sambil makan popcornnya orang lain. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu cerita dia. Maksudnya boleh baca, kenapa baca 2? Sebab tak ambil kira pun. Bagi dia sukun tak sukun sama aje. Sebab tu jadi macam asli 2 harakat. Kalau kata baca 4 harakat ni, dia ambil kira separuh. Antara 6 dan 2, itulah kan tengah-tengah 4. Kiralah dengan jari yang ada ni. Dan kalau kata baca 6, maka dia ambil kira macam mat, macam apa? Macam mat lazim. Kalau baca 6 je, dia dah pakai hukum macam mat lazim. Ini penting ni. Tolong bulatkan. Bulatkan. Kalau saya bulatkan, maksudnya bulatkan yang ini. Sebab nanti kita akan ada satu bab, memang kita nak balik kepada poin ni. Okey, baik. Mak mufasil pula. Mak mufasil pula apa kata dia? Kalau mufasil majais, majais. Samalah majais mak mufasil. Kalau yang baca 2 harakat tadi, saya dah sebut dah tadi, yang baca 2 harakat ni artinya bagi dia jumpa hamzah ke, jumpa waw ke, jumpa lam ke, jumpa ba ke, bagi dia huruf hijaiyah aja. Tak ada apa-apa, maksudnya tak ada apa-apa, biasalah. Qalu amanna sama aja macam jumpa qalu wa marana, sama aja. Maksudnya tak ada beza apa-apa. Bagi yang baca 2 harakat. Okey, sebab dia tidak mengambil kira pun huruf hamzah tu. Tak ambil kira pun, bagi dia huruf hamzah tu sama dengan huruf-huruf lain. Kalau baca kurang dari mak muttasil, maksudnya kurang berapa mak muttasil? Mak muttasil baca 4 atau 5 kan. Ni kalau baca 3.
Dia mengambil kira sebahagian huruf hamzah pada perkataan kedua. Macam kalau baca yang baca 3 harakat. Tulislah tepi tu. Kalau yang baca 3 harakat. Sebab mat mutasil, semua qurra starting from 4. Tak ada qurra baca bawah daripada 4. Mat mutasil, tidak ada qurra baca bawah daripada 4 harakat. Starting mesti kena 4 dan juga ke atas. 4, 5 atau 6. Artinya, antara 2 nak bagi ke 4, ada tengah-tengah. Berapa? 3 lah. 3 pula. 3. 3 harakat. Jadi, kalau kata kurang dari mat mutasil tu, ambil kira separuh je lah. Maknanya hamzah tu sebagai ada kira, ada yang tak kira. Sebab tu jadi 3. Kalau kata baca macam mat mutasil, maka dia mengambil kira sepenuhnya huruf hamzah pada perkataan kedua. Efek memberi kesan lah. Macam mat mutasil lah jadi. Cuma mat mutasil ni, beza dia duduk hamzah dan mat duduk dalam satu kalimah. Kalau mat munfasil pula, hamzah dan mat duduk dalam kalimah yang berasingan. Dia kira mat mutasil. Macam tadilah, siapa tadi bagi tahu saya? Mat lim ni adik kepada mat adil sukun. Sama, mat munfasil pun adik kepada mat mutasil. Dia pakai hukum sama sebab mat mutasil menjadi panjang sebab huruf mat jumpa hamzah. Mat munfasil pun sama juga. Tapi mat munfasil ni special ni adalah apa? Specialnya dia dalam 2 kalimah. Maknanya kalau kita berhenti, back to the mat asli. Kalau kita sambung nak baca 2 harakat pun boleh. Cuma dia jadi macam mat asli balik. Tetapi kita taklah. Ni nak cerita secara umum. Ni cerita secara umumnya. Kenapa ada orang baca mat jaiz ni 2 harakat? Sebab itulah. Sebab dia tak ambil kira pun hamzah selepas hamzah selepas huruf mat tadi. Okey. Ustaz, yang 3 harakat tadi yang mutasil tu, hanya mengambil kira sebahagian huruf hamzah dan perkataan seterusnya tu, maksudnya ada orang baca 3 harakat ke? Ada. Bolehkah mutasil 3 harakat? Bukan. Ni cerita mat munfasil. Nampak ni? Kita nombor 2 ni, poin nombor 2 ni, nampak? Poin nombor 2 ni nombor 2. Qurra yang membaca mat munfasil ni, tanda sini. Mat munfasil. Dengan kadar. Kalau baca 2, berarti dia tak kira pun hamzah selepas dia tu. Kalau baca 3, kalau baca 3 harakat, maka dia ambil kira separuh. Dia kira ambil sebahagian. Antara munfasil 2 dengan 4 tadi. Kira lah. Antara 2 dengan 4, tengah-tengah berapa? 3. 3 lah. Tu lah tepi tu 3. Ustaz tunjuk jari juga Ustaz, biar faham. Jangan. Saya tak mau keluar jari tengah tu. Nanti orang marah saya. Okey, Ustaz, saya ada soalan. Ustaz, saya ada soalan. Ya, silakan Puan Hajar. Ustaz, saya nak tanya, boleh ke baca mat munfasil 2 harakat? Kita riwayat kita boleh. Boleh kalau berhenti ke Ustaz? Tak, kalau kita wasal, kalau kita baca hafs tu, hafs nasim, boleh baca ke 2 harakat? Bila berhenti ke bila sambung? Kita sambung lah. Okey, itu saya kata tadi. Bila sebut qurra, doktor, saya lama Ya. doktor. Bila disebut dekat sini qurra ni maksudnya dia ambil kira semua kira-kiraat, bukan kata hafs orang. Sebab tu dia kata qurra yang membaca. Qurra yang membaca. Artinya terkeluarlah hafs semua yang baca 4 ni. Geng-geng yang macam 4 ni duduk pergi main jajuh. Maksudnya yang baca 4 ni pergi main jajuh. Ni cerita qurra yang baca 2 ni. Contohnya macam fil, macam ni macam qalun baca 2 harakat mat jaiz. Okey. Itu qiraat lah Ustaz. Qurra ni maksudnya dia ambil kira semua. Jadi bila kita yang je sebahagian qurra yang baca, kita bawalah Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Qalun, Susi, wajah pertama, Duri dan wajah pertama. Okey. Jadi qurra yang baca 2 harakat ni, kenapa mereka baca 2 harakat? Sebab dia tak ambil kira pun hamzah selepas huruf mat tu. Faham tak doktor? Ya, jadi maknanya qurra yang tak ambil 2 harakat tak bolehlah baca 2 kan. Dia kena depend on qurra, betul tak Ustaz? Betul. Macam kita. Okey, terima kasih banyak. Kita baca hafs dan awal-awal tadi kita belajar kan. Kita dah baca hafs, kita punya mat jaiz kita 4 atau 5. Maka peganglah 4 atau 5. Tak boleh lah pergi baca 2. Ini yang mana yang baca 2 ni, biar dia baca 2. Kita fokus kepada 4 sahaja. Cuma nak cerita secara umumnya. Kenapa ada orang baca 2? Itu nak bagi tahu. Ni sebenarnya benda ni tambahan bagi kita faham. Bila kita dengar orang baca 2 harakat, kita pergi Mekah. Imam tu baca 2 harakat je mat jaiz.
Aku ni belajar pagi, petang, siang, malam baca 4 harakat. Mengapa imam tu baca 2 harakat? Tak betul ni. Kita macam tiba-tiba jadi mufti kan. Jadi terus imam Mekah semua tak betul. Aku semua betul. Sama macam kawan tadi pun kan. Imam Mekah baca 2 harakat. Ustaz, boleh ke baca 2? Saya tanya sebab macam kita pergi masjid, imam baca kuliah ayuhal, sepatutnya kan. Jadi kita imam hafaz sepatutnya 4 lah. Tapi dia baca 2. Okey. Kalau ikut hukum, Kita makmum. Kalau ikut hukum, dia nak baca 2 harakat boleh. Boleh dia nak baca 2 harakat. Saya ambil sedikit masa. Dalam, bila disebut tentang qiraat yang kita baca ni adalah qiraat Asim. Dia punya imam dia nama Asim. Bawah Asim ni ada 2 perawi. Perawi pertama nama Syu'bah, perawi kedua nama Hafs. Yang kita baca sekarang Hafs daripada Imam Asim. Hafs. Kebetulan bila datang Imam Syatibi, kajian dia bersama Imam Amru Ad-Dani terhenti dekat 2 rawi ni je. Jadi jumpa dekat di mana Hafs baca 4 atau 5 harakat saja. Bila datang Imam Ibnu Al-Jazari pada tahun yang meninggal tahun 833 Hijrah ni, dia buat kajian, rupanya di bawah Hafs ni ada banyak lagi turuk-turuk dia panggil. Ada 8 turuk, ada belah-belah lah, banyak turuk. Kalau kata saya boleh share, tak tahu saya buka ke tak. Dekat sini. Nak tunjuk bahawa betapa banyaknya saya tak buka. Apa nama? Turuk bawah Imam saya tu mana dia duduk dalam desain. Kalau boleh saya tunjuklah. Dia punya berapa jumlah turuk dia ada. Saya share screen. Tengok sekejap. Di mana tu share screen saya? Nampak tak? Betul, nampak tak ni? Imam Asim ni imam qiraat. Bawah dia ada Syu'bah, kanan Syu'bah. Syu'bah nombor 1. Di kanan ada Hafs ni. Bawah Hafs ni ada 2 turuk pula. Ada 2 turuk. Bawah Syu'bah pula ada 2 turuk lagi. Turuk. Yang duk baca 2 harakat ni fil ni. Turuk bawah Imam Hafs ni, bawah lagi pada Ubaid Amru bin Sabah ni. Al-Fil ni duk baca 2 harakat. So kalau kena tanya imam yang baca qul ya ayyuhal kafirun 2 harakat. You baca turuk mana? You jadi imam, you baca turuk apa? Kalau tiba-tiba dia kata saya baca turuk fil. Okey, selamat Betul dah. Kalau dia kata tak, saya dengar orang tu baca 2 harakat, saya baca 2 harakat juga. You tahu tak Jazari tu apa? Tak tahu. Syatibi tu apa? Tak tahu. Saya main baca aje. Tu tak boleh, tak kena macam tu. Kalau dia buat macam tu, satu kesalahan lah. Dia kena baca 4 harakat. Kecuali dia memang baca turuk bawah Hafs ni namanya Al-Fil. Macam gajah tu lah. Namanya Al-Fil. Baru dia boleh baca 2 harakat. Tu bawah Hafs. Dia ada turuk lagi. Ni adalah kajian Imam Jazari. Lepas tu Imam Jazari sendiri, tengok dia jumpa banyak mana. Turuk bawah Syu'bah ada 76. Turuk bawah Hafs ada 52. Ini baru bawah Asim tau. Ini baru bawah Asim. Asim ni imam yang kelima. Kita ada 10 imam. Sebab tu hasil capaian Imam Jazari yang ada dalam kepala dia, nama orang ni ada 980 turuk daripada semua imam. Bayangkan mana disimpan nama 980 tu? Ada handphone ke waktu tu? Ada iPad ke? Tak ada. Semua simpan dalam kepala. 980 turuk tu semua ada dalam kepala dia je. Dan itulah hasil kajian daripada Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi siapa yang baca riwayat Jazari, siapa yang baca turuk Jazari, dia kena tahu dah semua ni. 88 ni dia kena tahu. 88 orang ni semua dia kena tahu. Dia tak sampai lah, tak payahlah bawah fil 14 lagi, dia tak perlu sebab bawah 14 fil ni semua sama aje. Jadi semua ambil guru yang sama. Jadi tahu dekat fil ni dah cukup dah. So kalau kata orang yang baca 2 harakat macam Imam kat Mekah tu, dia membaca turuk fil bawah Amru bin Sabah, bawah Imam Hafs. Dan banyaklah khilaf dia. Adalah khilaf-khilaf yang lain. Bukan kata dekat 2 harakat aja dia boleh baca. Ada lagi khilaf-khilaf yang lain yang dia kena tahu. Adalah tak sampai 10 pun. Tak sampai 10 pun nak banding dengan khilaf biasa ni. Dan dia kena tahulah. Dia tak boleh main sewenang-wenangnya main baca 2 harakat begitu saja. Okey, sikit lagi. Ustaz. Ustaz, maknanya kalau awak tu tak tahu tu, janganlah baca kan 2 harakat. Betul tak Ustaz?
Betul. Kan? Maknanya janganlah pandai kata nak baca 2 harakat kalau kita tak tahu turut yang macam ustaz kata tu. Sungguh-sungguh. Memang kalau kata dia tak pernah baca dan dia tak tahu. Dia ada setengah orang, ada saya pernah jumpa imam tarawih lah. Dia memang baca 2 harakat semua tu. Jadi kita tanya dia, kenapa kamu baca 2 harakat? Dia kata saya nak ringkaskan. Sebab jadi imam tarawih kan baca banyak. Saya nak ringkaskan baca 2 harakat. So, adakah baca sebab turut jazari ke apa ke? Tak. Saya memang memang nak baca 2 harakat. Jadi kena bagi tahu lah, kata tak boleh lah. Tak boleh buat macam tu. You kena tahu semua. Kalau you nak baca 2 harakat, you kena pergi cari bawah al-fil tu apa lagi wajah-wajah lain, takut-takut nanti dia sendiri tak faham pun apa yang fil tu baca. Dia kena baca semua lah. Dia tak boleh main kat sini 2 harakat, 2 harakat, lepas tu yang wajah-wajah lain dia tinggal. Okey? Baik, itu sebagai perbuatan sedikit lah. Siapa yang pernah menceburi bidang qiraat, insya-Allah dia mungkin boleh faham. Okey, baik. So saya rasa mungkin setakat ni dulu saya berhenti muka surat 175. Cuma untuk bekalan minggu depan, minggu depan saya minta semua orang kalau boleh ingat level kekuatan mat ni dulu. Tolong tulislah kat mana-mana peti air ke, uji mesin ke. Kekuatan level mat ni dulu. Insya-Allah dah ingat dah. Mana dah tahu kok jalan masuk bilik terantuk pintu. Kan nanti sedekah tanya balik, mak apa paling kuat? Mak sentul. Tak boleh. So jadi tak jadi dia lupa balik. Jadi tulis balik mak pertama, aqwal mudilazimun famattasal fazum fa'aridun fazum fisalin fabadal. Ya. InsyaAllah minggu depan saya harap semua orang datang dengan hati yang terbuka, dengan pemikiran yang sempurna, dengan orang kata apa, dengan minda yang luas. InsyaAllah tajuk minggu depan sangatlah payah. Tajuk minggu depan sangatlah susah. Kalau boleh baca dulu, memang confirm tak faham. Begitu kita siap. Tapi apa pun, insyaAllah kita harap dapat jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru kita nak belajar ni. Dan bagi tahu siap, tajuk minggu depan agak sedikit payah nak faham. Tetapi tak apa, kita cuba minta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita faham. Allahumma faqihna fid din, insyaAllah. Rabbi zidni ilm. Rabbana zidna ilman wa wafiqna insyaAllah. Okay, baik. Ada soalan apa nak tanya? Kalau siapa ada soalan? Tak ada apa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dia masya-Allah semua. Okey, baik, kalau tak ada apa-apa kita berhenti dulu di sini. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarrukna min ba'di furqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la yattabi'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua, minta ampun, minta maaf, jumpa lagi. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz.